أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا ولا تعسر على أمرنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan akan suatu firman-Nya di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam juzuk yang ketiga. Ayah-ayah, abang-abang, ibu, mari sama-sama kita meninjau di suatu ayat, yakni pada ayat yang ke-281. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak sembah ta'zim kita pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah karunia serta kasih sayangnya. Pada malam yang berbahagia ini sekali lagi diizinkan untuk sama-sama kita berada di satu halaqah majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan, mudah-mudahan dengan kebajikan yang kita lakukan ini hendaknya menjadi dalil dan juga saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, dikala nanti manusia bergantung dengan amalnya masing-masing. Mudah-mudahan kita terselamat waktu dan juga ketika itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah-ayah, abang-abang, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita masih lagi dalam perbincangan, iaitu menceritakan keadaan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kita maklumkan pada 20 hari November 2021 hari itu bagaimana keadaan manusia ini bila mana dia berada di dataran mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan huru-hara yang sangat besar. Sehingga kan tidak ada siapa dapat membantu dia, kecuali ada asbab yang boleh membantu dia. Sehingga kan kita pernah baca pada awal-awal muqaddimah hari itu,
Bagaimana cerita Allah Subhanahu wa taala bila datangnya hari kiamat, hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang sangat menakutkan manusia sehingga kan Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang kedua yang saya bacakan hari itu, keadaan sekiranya kalau adalah perempuan yang menyusui anak dia, dia lupa anak dia. Sekiranya perempuan dalam keadaan hamil ketika itu, maka gugurlah akan kehamilannya itu. Dan sekiranya kamu lihat manusia pada waktu itu, dia macam mabuk. Padahal kata Allah, dia tak mabuk pun. Dengan sebab goncangan yang amat sangat. Kalau goncangan, biasa tak apa lagi. Goncangan yang pernah Allah sebut dalam Quran, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kami goncangkan dunia ini dengan satu goncangan. Goncangan yang amat dahsyat. Maka ketika itu, manusia yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ayat kedua, dia tak mabuk pun. Tapi seakan-akan dia telah terasa macam dirinya terlampau mabuk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia kerana pening, dia kerana dia tak tahan dengan goncangan yang amat sangat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat 45 pada perenggan yang pertama. Allah manfa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-A'raf ayat ke-6 itu, wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Yang bermaksud, maka sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan akan segala rasul-rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menyoal juga para rasul tentang tugas dan dakwah mereka. Sadaqallahul azim. Pendek kata pengarang kitab, pendek kata, besarlah sangat huru-hara itu dan juga segala kesusahan. Sebab itu hendaklah kita yang berakal ini beringat sungguh-sungguh dengan sepenuh masa, jangan sama sekali melupakan akan perkara ini. Berhenti takat tu dulu. 2 baris setengah kita baca. Bulan lalu saya pernah khabarkan kepada ayah-ayah, ibu-ibu, malam ni saya nak bawa cerita bagaimana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri begitu cukup lama, pada masa yang sama Allah nak tanya kita, Allah nak soal kita. Dalam beberapa soalan yang Allah nak tanya, adakah kita tahu soalan tu? Kita tahu. Mana ustaz dapat cerita tu? Daripada kitab hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita nak ditanya ni, banyak kali dah ditanya. Di alam barzah dah ditanya dah soalan. Tak cukup lagi kah? Tak. Sampai dataran mahsyar Allah, Allah nak tanya pula. Baik. Dalam satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah kitab yang nama kitab Sunan Abu Isa At-Tirmizi. Sunan Abu Isa At-Tirmizi. Pada jilid yang ke-17. Dia pernah menyebutkan hadis baginda Nabi yang telah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tazulul qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'ala an khamsi. Kata baginda Nabi, tidak akan berganjak kedua kaki mana-mana anak Adam ketika hari itu. Pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat tu nanti, yang mana mereka ini berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an khamsah, sehinggalah Allah tanya kepada dia 5 soalan. Oi, 5 soalan. Tuan-tuan, kita tahu ke turn kita bila? Tak tahu.
maka memang betul lah kita berdiri cukup lama. Baru tanya, belum periksa lagi, baru nak tanya. Baik, apakah kelima-lima soalan itu? Tengok satu persatu. Yang pertama, Nabi sebut an umuri fima afnahu. Soalan yang pertama Allah nak tanya berkaitan tentang umur dia. Fima afnahu. Kemanakah kamu pakai? Kemanakah kamu habiskan umur-umur yang Allah telah kurniakan kepada kamu? Satu, umur. Satu. Kedua, wa an syababihi fima ablahu. Allah nak tanya zaman muda kita di manakah kita pakai? Zaman muda kita mana kita guna? Zaman muda kita mana kita belanjakan umur kita ni? Dua. Tiga, wa an malihi min aina iqtasabuh. Yang ketiga Allah nak tanya berkaitan tentang mali, harta dan juga pendapatan dia. Aina iqtasabuh. Mana kamu perolehi? Mana kamu dapat? Dengan cara apa kamu perolehi pendapatan kamu waktu dekat dunia dulu? Tiga. Empat, Allah nak tanya anfaqtuhu. Dengan harta yang kamu dapat, harta yang kamu miliki, manakah kamu belanjakan? Mana kamu guna duit itu? Dengan kekayaan kamu, mana kamu pakai nikmat limpah ruah yang Allah bagi? Empat. Lima, kata baginda Nabi, wa ma za'amila fi ma 'alima. Dengan ilmu yang Allah bagi, dengan pengetahuan yang Allah bagi, dengan kecerdikan kamu, dengan kepandaian kamu yang kamu ada, mana kamu beramalkan? Mana kamu gunakan? Mana kamu pakai ilmu tu? Sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 soalan penting ini. Baru ditanya kan? Baik, kita tengok satu persatu. Bila baginda Nabi sebut tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam itu sehingga Allah tanya ke dia. Maknanya per individu tidak akan selamat. Saya akan ditanya, ayah-ayah akan ditanya, ibu-ibu akan ditanya. Soalan yang Nabi sebut, Allah akan tanya mula-mula soalan tentang usia, yakni umur kita. Mana kita guna? Mana kita pakai? Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati, umur dan juga usia yang kita dapat ini anugerah. Ada orang hidup lama, banyaklah yang dia akan ditanya nanti. Ada orang hidup sekejaplah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan umur yang kita pakai ini, adakah kita pakai ke arah yang sepatutnya? Disebut oleh pengarang kitab dalam kitab Bahrul Mazi oleh Allahyarham Tuan Syekh Idris Al-Marbawi, apakah perkara yang Allah suruh tu waktu kita hidup, waktu kita dikurniakan usia dan umur ni, kita buat benda yang Allah suruh tu banyakkah? Ataupun benda yang Allah larang tu kita duk buat banyakkah? Dua perbandingan. Yang suruh tu banyakkah? Yang larang tu banyakkah? Kata Allahyarham Tuan Syekh Idris Al-Marbawi. Sebab itu pekerjaan kita dekat dunia ini kena fikir satu je. Betul kata pengarang kitab, kena beringat sungguh-sungguh, jangan lupakan akan perkara ini. Dia suruh kita ingat. Ingat pasal apa? Pasal nasib kita nanti berbeza. Nasib saya pun tak tahu, nasib ayah-ayah saya pun tak tahu, nasib ibu-ibu saya tak tahu. Nasib kita berbeza. Satu. Yang kedua, Allah nak tanya wa an syababi fima ablahu. Allah nak tanya zaman muda kita, mana kita pakai? Kenapa ditanya zaman muda? Kenapa tak tanya zaman kanak-kanak? Sebab mengikut pandangan alim ulama, ada dua makna pada syabab ini, pada makna muda ni.
Pertama, dia ni waktu dia muda dia gagah. Dia gagah cari rezeki, dia pulun cari rezeki, dia usaha mendapatkan pendapatan yang halal untuk keluarga. Dia berusaha sungguh-sungguh nak membahagiakan keluarga dia. Ni yang satu ni. Yang kedua, waktu muda dikira waktu yang sehat. Sehat. Ingat dulu zaman ayah-ayah muda-muda dulu. Orang suruh buat kerja apa? On. Pagi kerja lain, malam kerja lain. Mata-mata nak menampung rezeki keluarga. Sampai ke kadang-kadang satu hari 3 kerja. Pagi niaga. Niaga apa? Nasi lemak. Sekarang petang pula standby dengan pisang goreng dia, dengan air cincau dia. Malam niaga cakotiau. Niaga. Dia minat meniaga. Letih tak? Letih. Tapi dia kerana nak cari rezeki. Sebab itu, zaman muda Allah nak tanya. Zaman muda yang Allah uji, yang kebanyakan manusia, yang akhirnya dia gugur dengan zaman muda dia. Zaman muda dia gugur. Dan saya yakin, setiap kita ni, ada pengalaman hitam. Ada pengalaman, nak kata apa ya? Pengalaman itu yang membentuk peribadi baik kita hari ini. Kalau bukan kerana pengalaman hitam tu, kita tak jadi bagus hari ini. Sebab tu, mungkin dengan sebab tu, ada silap kita, ada dosa kita, ada kemaksiatan kita, Allah. Kita jadi baik hari ini, dek kerana zaman dulu membentuk perangai kita hari ini. Yang ketiga, Allah nak tanya, wa'an malihi min aina iqtasabuh. Allah nak tanya harta yang kita miliki. Pertama, bila harta, Allah akan tanya, mana kamu dapat? Sama ada dengan jalan-jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Sama ada jalan tu yang diredai ataupun jalan yang dimurkai. Ada orang, dia kerja bagus. Dia kerja bagus. Tapi masa yang sama, dia tersalah belanja harta dia. Ada orang, dia dapat harta dengan cara yang salah. Tapi belanja cara yang bagus. Contoh, saya bagi contoh. Dia kerja apa ya? Dia kerja sebagai lawyer. Peguam. Dia kerana tekanan hidup, tak ada cara lain dah. Dapat gaji tapi tak memadai. Cara yang terbaik untuk dia menampung diri dengan keluarga dia, ambil rasuah. Di bawah meja. Dia dapat duit dengan cara salah. Wa anfaqtuhu, dan dia belanjakan duit tu betul caranya. Dia menampung keluarganya. Tapi dia dapat tu cara salah, dia belanja cara betul. Tu ada orang lagu tu. Ada orang dapat cara betul. Kerja apa? Cikgu. Bagus cikgu, alhamdulillah. Dia belanja kata, pi main nombor ekor. Dapat duit, main nombor ekor. Dia belanja kata, dia dapat tu betul lah. Cara dia belanja salah. Ada orang, dia dapat cara salah, belanja cara salah. Ada orang, dapat cara betul, belanja cara betul. Pelbagai jenis manusia dan ragam kita di atas dunia. Adapun yang kelima, dengan ilmu pengetahuan yang Allah bagi ni, ke mana kita gunakan? Ke mana kita pakai? Sehingga kan, disebut dalam kitab, harta-harta yang kita belanjakan ini, yang mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya perkara tersebut nanti tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya, dengan kemahiran yang dia ada, ke mana dia belanjakan? Ke mana dia usahakan? Kalau dia bagus dengan usaha dia, mudah-mudahan ada keberkatan hidup dia. Baik, selesai tentang
5 soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak nanti. Sambung. Kata pengarang kitab, ini tetapi sungguh pun perkara ini lama dan susah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan, meringankan ke atas orang-orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasyarat untuk Allah ringankan azab kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab, orang mukmin yang takut kepadanya. Apa makna orang mukmin yang takut kepadanya? Maknanya hidup kita ni ada 3 martabat. 3 martabat asas. Kita ni alhamdulillah, martabat yang pertama kita telah capai, namanya Muslim. Biarlah kita mati apa pun cara pun, kita mati biar keadaan Muslim. Adakah kita nak Muslim selama-lama Muslim? Kita nak upgrade, kita nak up to date, kita nak jadi lebih bagus lagi. Daripada Muslim, kita naik tangga yang kedua, namanya mukmin. Mukmin, orang yang betul-betul beriman pada Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. 6 rukun iman itu. Beriman dengan hari akhirat. Bila dah capai kedudukan beriman ni, orang yang beriman, kita nak naik tangga yang ketiga. Nama tangga ketiga namanya muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Daripada Muslim naik kepada mukmin, daripada mukmin naik tangga yang paling terbaik, namanya muttaqin. Baik. Sebab tu kata pengarang kitab, orang-orang mukmin yang takut kepada Allah. Yang takut pada Allah siapa dia? Khatib baca khutbah tadi. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Melaksanakan akan segala suruhannya dan meninggalkan akan segala larangannya. Takut itu apa dia? Pernah sahabat-sahabat baginda Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Wahai Sayyidina Ali, sepanjang dikau berdamping dengan baginda Nabi SAW, cuba khabarkan kepada kami, cuba ceritakan kepada kami tentang apa yang kamu faham tentang takwa. Apa yang kamu faham tentang takwa? Sahabat pun faham, tapi mereka nak lebih yang mudah. Mereka tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kenapa ya? Sayyidina Ali ni, yang pertama, sepupu baginda Nabi. Kedua, menantu baginda Nabi. Ketiga, sahabat baginda Nabi. Dan dia antara orang yang kanak-kanak pertama masuk Islam, yang waktu ketika itu wajahnya dia belum lagi sembah berhala. Maknanya bersihnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sahabat bertanya kepada baginda Sayyidina Abi Talib, minta maaf, Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang aku faham tentang takwa ini ada 4 benda daripada baginda Nabi. Oh, dia kata, dia dapat maklum balas daripada Nabi. Apa benda yang Nabi duk cerita tentang takwa ni, mengikut kefahaman aku ada 4 benda ni je. Apa benda 4 ni? Baik, tengok satu persatu. Yang pertama, yang aku faham tentang takwa, yang pertama, al-khawf minal jalil. Al-khawf minal jalil. Apa dia al-khawf? Dia gentar, dia takut pada Tuhan yang maha mulia. Maksudnya, sama ada dia dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ataupun dia sendiri, dia seorang-seorang je, dia letak rasa dia takut kepada Allah. Kalau dia buat maksiat, dikala orang tak nampak, dia betul-betul takut kepada Allah. Dalam hatinya ada
sejenis takwa. Kalau buat maksiat depan orang, ialah munasabah depan orang, orang kenal kita, tak nak buatlah sebab takut orang tu kata kita. Tapi kalau berseorangan, kita ada dalam bilik, kita dalam masyarakat, orang tak kenal kita, agak-agak potensi nak lakukan maksiat tu ada tak? Ada. Tapi kalau dia boleh tahan diri dia, dia boleh cuba kawal diri dia, dalam hati itu ada takwa. Yang pertama, al-khawf minal jalil. Takut dia pada Allah dengan sebenar-benar takut. Yang kedua, iaitu al-amal bil tanzil. Apa dia al-amal bil tanzil? Yakni dia melakukan, dia beramal dengan apa yang telah Al-Quran turunkan kepada dia. Maknanya sekecil-kecil perkara dia buat, sehinggalah sebesar-besar perkara yang dia lakukan. Allah kata dalam Quran, bila kata Allah boleh lakukan itu, dia buat benda tu. Allah larang benda ni, dia buat, dia larang diri dengan dia buat benda tu. Maknanya dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, iaitu ar-ridha bil qalil. Yakni dia mencukupi, dia rela hati, dia redha, dia pasrah walaupun dia dapat sedikit je dalam bentuk kehidupan dia. Apa sahaja kehidupan dia dapat sikit, dia redha dan dia pasrah. Adapun yang keempat, yang terakhir, al-isti'dad liyaumil rahil. Yakni dia bersiap sedia dengan hari pengembaraan dia yang cukup jauh. Apa makna dia? Dia bersiap sedia dengan hari mati dia. Keempat-empat perkara ini, yang pertama al-khawf minal jalil, al-amal bil tanzil, ar-ridha bil qalil, isti'dad liyaumil rahil. Keempat-empat ini rangkuman kepada makna takwa. Kalau boleh dapat keempat-empat ni, kita terapkan dalam hati masing-masing. Sebab itu, ayat yang saya bacakan tadi di awal-awal muqaddimah kuliah, saya petik daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga, pada ayat 281. Allah maklumkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Dan takutlah kamu pada hari ketika mana kamu semua dikembalikan kepada Allah. Apa makna dia? Takutlah kamu pada hari kamu semua ini dikembalikan kepada Allah. Takut pada hari kita berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari huru-hara manusia pada hari itu. Dan kata Sayyidina Ali pada hari itu, la innal akhirah yaumul hisab walal amal. Pada hari akhirat itu, semua orang akan menerima perhitungan masing-masing. Pada hari itu juga, tidak ada siapa boleh beramal. Tidak ada siapa boleh minta pada Tuhan, ya Allah, aku nak beramal seketika. Boleh nak? Dah, Allah tak bagi dah. Nak beramal bila? Dunia ni. Pakat-pakat hari akhirat kita bertemu dengan Allah. Kata Quran tadi apa dia? Dan takutlah kamu ketika mana kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna sesuai apa yang telah dia lakukan, dan mereka sesekali tidak akan dizalimi. Sadaqallahul azim. Maknanya pada ayat ni Allah nak bagi tahu, pada hari huru-hara manusia, pada hari mahsyar Allah, pakat-pakat kita terima apa yang telah kita lakukan sewaktu di atas dunia seketika dahulu.
Maka kata pengarang kitab, sehingga perkara-perkara tersebut di atas kadarnya seperti solat, kadarnya solat waktu jua. Dalam setengah riwayat ada disebut kadarnya antara zuhur dan juga asar di padang mahsyar itu. Dia kata ada riwayat sebut. Riwayat kata apa? Seumpama kalau orang tu dia berada di padang mahsyar Allah, seumpama macam kadarnya antara zuhur dan juga waktu asar. Zuhur dan juga waktu asar. Cerita pasal waktu zuhur asar ni ada cerita dalam Quran lah. Jom sama-sama kita melihat dalam surah An-Nazi'at ayat ke-46. Surah An-Nazi'at ayat ke-46. Surah An-Nazi'at surah yang ke-79, dia duduk dalam juzuk ke-30. Mari sama-sama kita melihat pada ayat-ayat yang ke-46. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud pada hari mereka melihat kiamat itu, kerana suasana yang amat hebat, mereka berasa sementara sahaja, seolah-olah tinggal di dunia ini pada waktu petang ataupun waktu pagi sahaja. Yang Allah bagi tahu ini kepada siapa? Kepada mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangkakan berada di hari mahsyar Allah itu seumpama kata Allah Subhanahu wa taala macam tinggal di dunia pada waktu petang ataupun pada waktu pagi sahaja. Ayat ni sebut kata sekadar waktu zuhur dan juga waktu asar. Asar dan zuhur tu waktu bila? Waktu siang kan? Waktu siang. Betul lah dalam Quran sebut. Dalam riwayat pun sebut betul, dalam Quran pun sebut betul. Ini bagi orang siapa? Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik. Kalau orang beriman ada kisah waktunya, seumpama waktu siang dan juga pada waktu petang, macam mana hal keadaan orang yang fajir? Apa mana fajir? Orang-orang yang berdosa. Tuan-tuan, orang-orang yang berdosa pada Allah Subhanahu wa taala ada cerita dia juga. Ada cerita dia juga. Tuan-tuan, jom sama-sama kita buka salah satu surah yang namanya surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij adalah surah yang ke-70 dalam susunan Quranul Karim. Dia duduk dalam juzuk ke-29. Jom sama-sama kita meneliti pada ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud jalan para malaikat naik menghadap Tuhan dalam sehari seperti 50,000 tahun bagi orang-orang yang berdosa kerana banyaknya hitungan akan hisabnya. Kalau orang mukmin tadi, kita baca dalam surah An-Nazi'at ayat 46, seakan-akan mereka berada di dataran mahsyar Allah Subhanahu wa taala pada waktu petang atau pada waktu pagi. Dalam riwayat sebut sekadar antara waktu zuhur nak sampai waktu asar bagi orang beriman. Ada pun orang yang berdosa, orang yang fajir, orang yang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni apa dia? Seperti 50,000 tahun. 50,000 tahun bagi orang yang berdosa kerana banyaknya hitungan akan hisabnya. Bagi orang berdosa, tuan-tuan, sama je.
Kita berhimpun memang tetap lama. Tapi rasa dia duduk berada di atas dataran mahsyar Allah. Bagi orang yang kufur, bagi orang yang bermaksiat, yang tak sempat dia bertaubat, dia berada sungguh begitu lama. Kurang-kurang 50,000 tahun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, sekadar dia pada waktu petang atau waktu pagi. Maknanya, beza tak? Beza. Satu hari nak bertanding dengan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Allah. Begitu jarak masanya yang amat sangat. Ini membuktikan apa? Allah sayang, Allah kasih, Allah rindu. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Radiyallahu. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Mereka sayang pada Allah, Allah sayang pada mereka. Allah rindu pada mereka, mereka rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan tadi siapa? Ayat penghujung. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang mereka yang ada rasa erti takut depa ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nak rasa takut ni kita kena belajar. Saya pun masih belajar lagi. Nak rasa takut ni. Kita kadang-kadang kita kalah dengan nafsu. Betul, saya kalah dengan nafsu kadang-kadang. Tapi cara kita nak menarik perhatian. Sebab kita berhadap hari itu, nafsu kita ada 5. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsul ammarah, ada nafsu mardiyah, ada nafsul kamilah. Dua daripadanya mustahil kita akan boleh kuasai. Mustahil. Sebab apa? Nafsul mardiyah dengan nafsul kamilah hanya para nabi dan juga para rasul. 3 daripadanya kita boleh dapat. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu ammarah. Cuba nilai masing-masing. Saya pun nilai. Dalam sehari kita banyak tang mana? Mardiyah, nafsu lawam, nafsu mutmainnah ke? Nafsu ketenangan, nafsu lawamah, nafsu di pertengahan kah, ataupun nafsul ammarah, nafsu yang kotor, nafsu yang jahat ni. 3 benda ni yang disebut dalam kitab Hidayatus Saliqin karangan Allah yarham Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falim Falimbani. Ya, tak tahu apa kita nilai masing-masing dengan orang lain. Kita. Maka kata pengarang kitab, di padang mahsyar itu juga berlaku balas membalas antara satu sama yang lain, sehingga ada binatang yang berlaga dan bertanduk dengan juga yang tidak bertanduk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kedua-duanya dan membalasnya dengan tanduknya itu dan yang bertanduk itu sehingga selesai habis. Okey, baik. Cerita pasal ni saya duk dapatkan maklumat. Mana dapat maklumat ni? Rupa-rupa ini hadis. Yang kita baca ni hadis. Dia tak katakan hadis. Bila sampai hari mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil Mahkamah Agung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja bentuk yang dituntut. Tak kata manusia, binatang pun Allah layan. Binatang pun Allah akanlah layan. Berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zunnal huquqa ila ahliha yuqadu lisyatin julha minal syaitul qurna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi, akan disempurnakan akan segala balasan-balasan hak-hak mereka, sehingga kan diambil seekor kambing yang tidak bertanduk daripada kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk dan juga kambing yang tidak bertanduk akan dibalas
Maknanya pada hari itu, segala pembalasan Allah akan sempurnakan. Diceritakan oleh pengarang kitab kita ni. Seandainya kalau ada kambing biri-biri ke, kalau ada kambing ke, yang tidak bertanduk nanti pada hari akhirat, dia nak tuntut pada Allah. Wahai Tuhan, hari ni aku nak tuntut. Apa dia kamu nak tuntut? Dulu waktu dekat dunia, aku pernah ditanduk oleh seekor kambing yang bertanduk. Wahai Tuhan yang Maha Mulia, boleh tak hari ni aku nak balas? Tuan-tuan, dia tuntut. Tuntut apa nama tu? Kalau kita mengaji bab jinayah, qisas. Balas mula. Wahai Tuhan, kambing cakap dekat Tuhan. Wahai kambing, wahai Tuhan, aku nak tuntut hari ni. Tuntut apa? Tuntut hari ni aku nak balas balik. Dulu aku kena tanduk oleh kambing yang bertanduk ni. Wahai Tuhan, boleh ke tidak? Allah bagi tak? Allah bagi. Allah bagi. Kalau hanya seekor kambing yang bertanduk dan tidak bertanduk pun Allah bagi, takkan manusia Allah tak bagi? Allah bagi tak? Bagi. Malah ni kita dengar sehari 2 minggu ni macam mana kes buli di MRSM di Kuala Kangsar. 10 orang lawan 1, tergolik lah kawan. Kalau one by one kita gagah lagi kan. Dah 10 lawan 1, memang kau kena bantai. Dikatakan apa? Sel apa nama? Tisu lembut dia terluka. Mengikut apa rawatan daripada pihak hospital kata. Mau daknya dijadikan macam tinju kawan tu. Kan? Yalah kalau kata pasal ada pengalaman. Kita duduk asrama dulu kan. 5-6 tahun duduk asrama. Ada tak pernah rasa buli? Pernah rasa buli. Tapi tak adalah sekasar itu. Setakat buli. Biasalah zaman asrama memang ada buli. Tapi tak adalah seteruk itu. Kita pun pernah kena buli. Setakat kena sepak. Alah itu tak ada apa. Apa kena sepak tu. Ni sampai kena tumbuk. Apa cerita sampai nak mati kawan tu. Kesihatan menunjukkan. Bermula kes ini dengan video lucah. Allah lagi. Duduk sekolah pandai-pandai tapi tak berakal. Elok buang je. Elok lepun. Pengarah MRSM tamatkan 10 pelajar yang hadapi masalah tersebut. Eloklah. Baguslah. Tamatlah pengajian. Malu. Orang pandai-pandai duduk MRSM. Biarlah ada akhlak buat lagu tu. Soalan. Budak tu nanti kalau dia tak berani cakap, abang saya nak balas abang. Dia berani ke? Sila hari ni dia kenal lagi. Dia dalam hati ni ada. Nanti dekat akhirat hampa kenal aku. Cukup je tak tu? Cukup dekat tu. Nanti hari akhirat aku nak qada balik. Nanti hari akhirat aku nak tuntut balik. Dapat tak? Dapat. Ini hadis. Kalau kita buka satu hadis lain dalam kitab Wasaya Rasul, karangan Dr. Abdullah Al-Afifi sebut kata apa? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 jenis manusia, kalau dia main angkat tangan, doa dia kata, baginda Nabi, la turaddu. Doanya Allah takkan sia-siakan. Doanya Allah takkan tolak. Siapa dia? Yang pertama, al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa dia. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa di kalangan orang-orang yang telah dizalimi, yang telah dianiaya. Kalau dia main tadah angkat tangan doa dia sesekali Allah takkan tolak. Maknanya Allah mustajab doa dia. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Baik. Sehinggalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuni turaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau tanah. Baik. Cerita jadi tanah pasal apa? Waktu hari akhirat, segala bentuk binatang yang telah membalas antara satu sama yang lain, setelah selesai dibalas, setelah yang mana yang teraniaya itu dah dibalas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka ni tanah semula. Jadi tanah. Maknanya binatang-binatang ini tak hidup dah waktu tu. Mereka menjadi tanah. Baik. Waktu ketika ini berlaku,
puak-puak kafir mula berasa cenderung. Sekarang kita kata apa? Apabila orang kafir melihat binatang-binatang yang hancur nampak senang menjadi tanah, lalu mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku dahulu adalah sang tanah. Puak-puak kafir, adakah bila dah mati nanti dan dihidupkan semula, ada mati lagi kah? Tak dah. Mati kita sekali je. Kita hidup 2 kali, kita mati sekali. Puak kafir, mereka punya kecenderungan yang mereka faham, hidup 2 kali, mati 2 kali. Hiduplah ni, satu hari nanti dia bakal hidup balik. Mati yang mereka sangka, mati yang di atas dunia, lepas tu mereka nak mati lagi. Tak. Bila dah mana hidup kali yang kedua, pada waktu itu tidak ada mati dah. Mereka berharap nak jadi macam sang kambing, sang biri-biri tadi ni. Bila mereka dah dihancur jadi tanah, mereka kena ta'azab? Tak. Tetapi apa yang jadi? Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan mereka itu dalam kurungan kawalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, saya ceritakan tadi, bila mana puak-puak kafir berada di dataran mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni terlalu lama sangat duduk dalam keadaan dipanggang bawah matahari yang amat dahsyat. Sehingga kan mereka ni tak tahan. Duduk dalam keadaan peluh, penat berdiri. Masa begitu lama, seorang-seorang Allah nak tanya, one by one Allah nak tanya. Sampai kan mereka duduk lama ni, kata dalam Quran, duduk berasa macam 50,000 tahun lamanya. Bagi orang-orang yang berdosa atas hitungan segala amal hisabnya itu. Oi lama dah. Mereka anggap, oh lepas ni kami jadi tanah semula lah. Tak. Maknanya yang kafir mendapat murka Allah. Yang beriman mendapat kebahagiaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan datang kita akan bahaskan tentang cerita timbangan Al-Mizan. Timbangan Al-Mizan. Insya-Allah saya nak bawa cerita timbangan Al-Mizan ini. Saya dah cerita dah bulan yang lalu. Apa yang ditimbang? Apa benda yang ditimbang? Kita buat amalan banyak-banyak ni, tak nampak lagi. Yang puasa sunat, solat sunat, sedekah sunat, buat baik kepada ibu ayah, taat kepada Rasul. Buat amal kebaikan banyak. Timbangan tu dia pun nak timbang guna apa? Neraca kan? Neraca timbangan. Apa yang ditimbang? InsyaAllah ada 3 pandangan. InsyaAllah dengan izin Allah, kalau panjang usia, panjang umur, kita jumpa bulan hadapan, kita bincang. Apakah ketiga-tiga pandangan itu yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut pandangan setiap para alim ulama insya-Allah. Jadi mohon ampun dan maaf daripada saya kiranya kalau kita kata kurang menyenangkan. Hanya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun dan maafnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.